Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur malam ini kita bisa mengikuti ibadah doa kembali. 我们感谢主的恩典，今天晚上我们又可以参加祷告会。 Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar serta merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dan berkat Tuhan. 我们在还未阅读思想主的话语前，我们先祷告，我们祈求主把恩典赐给我们。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk perkenanan Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk datang berdoa kepada Tuhan. 我们感谢主又把来到这里祷告的机会赐给我们。 Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar serta renungkan. 我们感谢主，我们要听，我们要思想，你将告诉我们的你的话语。 Tuhan kami membutuhkan pertolongan-Mu. 主啊，我们需要得到你的帮助。 Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang ajaib. 主啊，恳求你照亮我们的心，让我们可以明白你的奇妙的话。 Dan beri anugerah setelah kami mengerti dan memahami, kami boleh taat dan percaya serta melakukannya. 赐给我们恩典，当我们明白之后，我们可以顺服你的话，可以照着你的话去做。 Tuhan demikian seru doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉靠你的独生子耶稣基督的名献上这祷告。 Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 hingga ke 10. 请弟兄姐妹打开圣经，我们要读哥林多前书第2章第6到第9节的经文。 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dan langsung diterjemahkan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 哥林多前书第2章第6节这样说：然而在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。 Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心里未曾想到的。 Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。 Saudara, tema kita malam ini melampaui segala akal. 今天晚上讲的主题是超越所有智慧。 Saudara, melalui perikop ini, 通过刚才我们所读的这段经文， Paulus ingin menjelaskan kepada orang Kristen yang ada di Korintus 保罗要向哥林多的信徒做一番解释。 bahwa pada waktu dia datang ke Korintus untuk memberitakan Injil Tuhan, 当保罗来到哥林多要传讲主耶稣基督的福音的时候， Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, 就是说主耶稣因为要担当世人罪对， Paulus 他们 datang 心甘情愿的死在十字架上了。 Paulus datang bukan dengan hikmat manusia, 保罗来到哥林多，并不是凭着人的智慧来的， tapi Paulus datang dengan hikmat yang paling sejati, yaitu hikmat Allah. 但是他凭着那真正的智慧，就是神的智慧来到哥林多， Hikmat Allah yang melampaui segala akal. 就是这个神的智慧超过世上的一切智慧。 Saudara, mengapa Paulus perlu menjelaskan hal ini? 为什么保罗需要做出这番说明呢？
Karena ada orang Kristen di Korintus, 因为有些哥林多的信徒 orang Yahudi yang sudah percaya Kristus, 就是已经相信基督的犹太人， orang non-Yahudi termasuk orang Yunani yang percaya Kristus, 包括那个已经信耶稣基督的希腊人， mereka membanggakan hikmat manusia yang berupa pengetahuan yang banyak dan kesastraan yang tinggi. 他们以为自己有很高的智慧，他们觉得他有很高的文学修养，因此感到自豪。 Mereka merasa dengan hikmat itu, mereka bisa mengerti hikmat Allah. 他们认为凭着这个智慧可以理解神的智慧， Bahkan mereka cenderung meremehkan pengajaran Paulus yang disampaikan dengan hikmat Allah itu. 他们也轻看保罗凭着圣灵所传讲的神的智慧。 Nah, saudara, Paulus menambahkan bahwa hikmat Allah itu disembunyikan sepenuhnya dari dunia dan dirahasiakan terhadap orang Yahudi. 保罗说，神的智慧呢是向世人隐藏的，也不向犹太人显明的。 Caranya, 他的方法是呢， sekalipun orang Yahudi diberikan berbagai perlambangan, tetapi itu dikaburkan dan nubuatan-nubuatan itu disamarkan. 并且呢，就是说，虽然犹太人懂得许多，但是呢，保罗所讲的预言是隐藏的。 Tapi Allah berkenan menyingkapkan dan memberitahukan kepada orang kudusnya. 但是呢，神愿意向他的生民讲解这些奥秘的智慧， Orang yang dikasihi Tuhan 还有那些爱主的人， dan orang yang mengasihi Tuhan 而且是那个被主所爱的人， melalui Roh Kudusnya, 就 saudara. 是通过圣灵来做解释。 Nah, saudara, di Kolose pasal 1 ayat 26 dicatat firman Tuhan demikian. 在哥罗西书第1章第26节这样记载说， Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 哥罗西书第1章第26节说，这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。 Saudara, hal yang luar biasa terjadi. 发生了一件非常 Bagi- 寻常的事。 Bagi orang-orang yang telah menerima hikmat Allah, 对于那些已经接受神的智慧的人来说， seperti Paulus dan orang-orang Kristen lainnya, 就像保罗和其他的信徒， termasuk saudara dan saya, 包括你我， saudara, maka perlambangan-perlambangan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama 因此在旧约圣经里所讲的一些图样或者画面， itu disingkapkan, saudara. 全都能揭示出来了。 Semua rahasia dijelaskan, saudara. 一些奥秘的事全都可以解释清楚了， Nubuatan-nubuatan ditafsirkan. 并且呢，也解释了很多的过去的预言。 Dan rancangan-rancangan Allah yang tersembunyi dinyatakan serta dibukakan, saudara. 上帝所隐藏的那些计划，也现在已经解释清楚了。 Saudara, puji Tuhan. 我们感谢主， Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu 神的隐藏的奥秘的智 yang 慧， melampaui segala akal 超过世上一些智慧的， sekarang sudah disingkapkan kepada orang-orang kudusnya. 现在已经向圣徒显明了， Orang-orang yang dikasihi Tuhan 就是那些被主所爱的人， dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, 还有那 saudara. 些爱主的人。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， bukankah ini satu anugerah terbesar bagi manusia, 这岂不是神赐给世人的最大的恩典吗？ termasuk bagi saudara dan bagi saya? 包括赐给我和你。 Kalau kita bisa mengetahui hikmat Allah yang melampaui segala akal itu, 如果我们 saudara. 能够明白超过世上所有智慧的神的智慧的话， Dan dengan iman kita bisa percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus 我们 Kristus. 靠着信心，我们靠着恩典可以信主耶稣基督。 Percaya pada Tuhan Yesus yang sudah disalib, yang menanggung dosa 我们 manusia. 也相信那个一位担当世人的罪而死在十字架的主耶稣。 Nah, saudara, di dalam ayat ke-8, Paulus ingin menjelaskan hal ini. 保罗想在第8节说明这个事情。 Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 他说：“这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。” Saudara, tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenal hikmat Allah itu. 所以，凡是世上有权威的人，没有一个知道神的智慧。 Banyak penafsir mengatakan yang dimaksud dengan penguasa dunia itu saat itu adalah pejabat Romawi, yaitu Pontius Pilatus. 许多那个解经家认为，这里所说的有权有位的人，是包括
那个比拉多在内的罗马官员， dan pemimpin agama Yahudi waktu itu yaitu para imam dan juga para ahli Taurat. 还有那些祭司，还有法律士。 Saudara, kalau mereka mengenal hikmat Allah 如果他们明白神的智慧的话， seperti yang kita kenal saat ini, 就像我们现在所明白的， bahwa Yesus mati di salib untuk menanggung menyelamatkan manusia berdosa, 就是耶稣基督死在十字架是为了拯救世上的罪人， termasuk menyelamatkan mereka, 也包括拯救他们这些人 saudara pasti mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. 他们当然就不会把耶稣基督钉在十字架上了。 Nah, saudara, mereka berbuat demikian 他们这样做了， karena mereka buta, saudara. 因为他们眼睛瞎了， Mereka tidak peduli pada hikmat Allah. 他们完全不理会神的智慧， Mereka tidak mengenal kebenaran 他们也不明白真理， dan tidak mau memperhatikan kebenaran. 他们也不要去注重真理。 Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹， melalui kutipan di ayat yang ke-9, 通过第9节所摘录的经文， tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。 Saudara, melalui ayat ini Paulus ingin menjelaskan kepada orang Kristen di Korintus mengenai pewahyuan Allah di dalam Injil. 所以呢，保罗想通过这第9节告诉哥林多的信徒，上帝通过启示他们的真理。 Seandainya kebenaran-kebenaran Injil itu dapat ditemukan oleh mata jasmani, 要是眼睛能看见那个圣经里所讲的真理的话， disampaikan oleh telinga kepada pikiran, 并且能够通过耳朵呢让脑子明白的话， seperti yang terjadi dengan pengetahuan, 就像他们所知道的知识， maka tidak diperlukan dengan suatu pewahyuan Allah, saudara. 那么就不需要上帝的启示了。 Namun sekali lagi karena kebenaran-kebenaran itu melampaui segala akal, 但是因为这些真理超过世上一切的智慧， maka manusia tidak dapat menyingkapkannya kecuali Allah mau mewahyukan kepada 所以呢， manusia. 上帝人自己不能够揭示这个真理，除非上帝启示他们明白过来。 Oleh karena itu, saudara, 所以呢， kita harus menerima dan percaya semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab. 所以我们要完全相信圣经里所讲的一切真理， Karena Allah berkenan menyingkapkan hikmatnya itu di dalam Alkitab. 因为上帝要通过圣经把他的真理揭示明白。 Saudara dan saya harus menerima dan percayanya. 我们大家都应该接受并且相信这真理 Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, 啊！主耶稣所爱的弟兄姐妹， di ayat 10, 在第10节里， ayat ini berbunyi demikian, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 第10节说，只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。 Sekali lagi, ayat ini memberitahu pada kita, 我再次说吧，这一节经文告诉我们， menegaskan bahwa roh Allah tahu segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah. 就是他强调圣灵知道在上帝里边的一切事， Karena roh Allah ada di dalam diri Allah. 因为上帝的灵住在上帝里边， Maka segala rancangan dan tujuan Allah yang tersembunyi dan rahasia itu dapat disingkapkan. 因此呢，上帝隐藏的奥秘的事能够通过圣灵显明出来。 Manusia tidak mungkin tahu segala rancangan dan tujuan Allah yang tersembunyi dan rahasia itu. 人不可能明白上帝所隐藏的计划和目的， Karena itu melampaui segala akal. 因为它超越了我们的一些理智。 Sampai Allah sendiri menyingkapkannya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. 除非上帝通过圣灵向我们揭示这些真理。 Saudara, kalau sampai Allah berkenan menyatakan hikmatnya yang sejati itu kepada kita, 如果上帝愿意把他那个超过一切智慧的高深的智慧告诉我们的话， saudara, ini patut kita syukuri, saudara. 我们应该为这件事感谢神。 Saudara, siapa kita? 我们到底是谁呢？ Sampai Allah berkenan menyingkapkan hikmatnya yang tersembunyi dan rahasia itu kepada kita. 但是上帝愿意把他隐藏的奥秘的智慧告诉我们。
Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， setelah kita tahu bahwa hikmat Allah itu melampaui segala akal, 当我们知道神的智慧超过世上所有的智慧以后， dan Allah berkenan menyingkapkannya kepada kita, 所以上帝愿意把这个智慧向我们显明出来。 maka yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, 作为基督徒，我们应该怎么做呢？ orang-orang yang sudah menerima hikmat Allah 就 itu, 是我们已经接受神的智慧的人， orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan 就 Yesus. 是已经在基督耶稣里领受救恩的人。 Saudara, saya mengajak kita merenungkan 3 hal ini. 我想向大家讲，让大家思想3件事。 Yang pertama, saudara, 第一件事， mari kita terus-menerus bersyukur sepanjang hidup kita kepada Tuhan. 我们要一生感谢主的恩典， Karena Allah berkenan menyingkapkan hikmatnya itu pada kita. 因为上帝愿意把他的智慧向我们显明出来。 Yang kedua, saudara, 第二点呢， marilah kita terus-menerus bertekun mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. 我们要在一生中一直不断的爱我们的上帝。 Saudara, saya ingat satu ayat yang ditulis oleh Yosua pada waktu dia sudah tua untuk bangsa Israel. 我想起约书亚年老的时候对以色列人所讲的话， Ayat 20, Yosua 23 ayat yang ke-11. 就是约书亚记第23章第11节。 Ayat itu berkata, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. 说你们要分外谨慎爱耶和华你们的神。 Saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， demi nyawa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, 因为已经被耶稣基督拯救的我们的生命， mari kita terus bertekun mengasihi Tuhan seumur hidup kita. 我们要一生都爱我们的主。 Dan yang ketiga, saudara, 第三点， mari terus-menerus berdoa untuk orang-orang yang belum terbuka akan hikmat Allah. 我们要为那些上帝还未向他们显明智慧的人祷告， Supaya suatu hari mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus 让 Kristus 他们有一天可以相信主耶稣基督， sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi 他们 mereka. 可以承认耶稣基督是他们的救主。 Seperti yang dicatat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 就像彼得后书第2章所记载的一样， Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 彼得后书第3章第2节里这样说：叫你们纪念圣先知预先所说的话，和主救命和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。 Biarlah kita orang-orang yang sudah diperkenan Tuhan, 我们已经被蒙神悦纳的人， yang telah menerima hikmat Allah yang 我们已经 ajaib itu. 我们都是已经接受神智慧的人， Hikmat Allah yang melampaui segala akal, 就是超过一切智慧的神的智慧， yang sudah Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus 已 Kristus. 经在主耶稣基督里向我们显明的智慧 Mari。sekali lagi kita syukuri itu, saudara. 我们再次为这些事感恩。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Saudara, mari renungkan apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita pada malam ini. 我们思想一下今天晚上主对我们所说的话吧。 Dan apa yang saudara ingin katakan pada Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan ini. 还有呢，听了主的话之后，你想向主说什么呢？ Dan bagi saudara yang bisa berlutut, silakan saudara berlutut untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 能够跪下的，请跪下来，向主祷告。